Assalamualaikum, hai, jumpa lagi dalam Dinomo Channel. Okey, dalam episod kali ini saya nak kongsikan beberapa tip untuk kawan-kawan kita yang mungkin terkesan akibat banjir yang mungkin baru-baru ni berlaku di kawasan depa ni. Jadi kalau hampa tengok banyak motor yang mungkin dah ditenggelami oleh banjir. Jadi hari ni saya nak buat sikit perkongsian untuk hampa yang mungkin terkesan dan juga yang mungkin berpotensi untuk terlibat dalam banjir ni. InsyaAllah nanti saya akan kongsikan tips macam mana kita nak kendalikan motor kita yang tenggelam di dalam banjir satu persatu supaya hampa lebih mudah faham dan juga hampa tak lakukan kesilapan semasa hampa mengendalikan motor yang tenggelam di dalam banjir. Untuk perkongsian pertama yang saya nak buat hari ni adalah apabila hampa dah jumpa motor hampa daripada bencana banjir ni, yang pertama sekali yang saya tengok orang selalu akan buat adalah mereka nak force untuk hidupkan motor, yang mana mereka masukkan kunci, mereka terus on. Jadi itu ada satu kesilapan yang sangat besar yang hampa jangan sekali-kali buat. Yang mana kalau hampa dah jumpa motor ni, syukur Alhamdulillah kita dah jumpa motor. Benda pertama yang paling penting kita perlu buat adalah jangan masukkan kunci dan terus buka. Itu kesilapan. Yang mana paling penting sekali adalah hampa perlu buka bahagian bateri ni. Okey, pastikan hampa buka dulu bahagian bateri, terminal dia daripada negatif my positif, buka cabut dulu. Ini adalah benda yang paling pertama yang hampa perlu buka untuk savekan motor hampa supaya tak berlaku sebarang trip pada bahagian motor. Especially kalau mungkin hampa yang mungkin dah force buka, benda pertama yang mungkin akan berlaku kalau bateri hampa masih lagi ada power, dia akan contribute satu elektrik yang akan masuk kepada motor hampa ni. Dia akan mungkin akan menyebabkan setengah tempat yang mungkin dah short, dia akan spark dekat bahagian tu. Mungkin fuse hampa akan terbakar, terutama pada bahagian ECU ni. Kalau ada ayak takungan dalam tu, ECU hampa pun mungkin akan kong. Jadi itu sangat penting. Kalau hampa masih lagi nak force untuk onkan kunci, ECU hampa mungkin akan terus rosak. Yang ketiganya, ada part-part lain yang mungkin akan ada rosak juga, iaitu pada bahagian kita punya panel meter. Meter ni kalau hampa force buka on juga kunci, board dia akan mungkin beroperasi, tapi hampa akan tengok lama-lama meter kita ni akan ada masalah pada bahagian paparan ni. Dia akan lama-lama mula dia akan rasa hilang dan dia buka dia punya paparan ni mula akan nampak macam ada bahagian ayak yang bertakung dalam bahagian kita punya panel meter. Jadi jangan on, sebab bahagian board dalam ni dia agak sensitif. Kalau hampa on, dia rosak pada bahagian dia punya board tadi, dia mungkin akan menyebabkan hampa perlu tukar seketui panel meter ni, yang mana meter ni seketui pun lebih kurang 400 lebih. Okey, 400 setengah macam tu. Kalau hampa nak tukar seketui meter, takkan rosak satu benda hampa nak still pakai, mesti hampa akan rasa tak syok dan hampa akan nak tukar meter ni. Jadi saya syorkan pada hampa, jangan terus on kunci dan juga jangan lupa cabut bateri ni. Yang pertama sekali, cabut dulu bateri, sebab kita tak mau ada satu barang pun yang terkesan daripada kita punya bahagian motor ni yang mungkin akan terbakar, sebab bateri ni masih ada contribute dia punya power masuk kepada bahagian motor. Jadi bila kita dah buka, barulah kita boleh mulakan proses terusnya, yang mana hampa perlu tengok sama ada hampa nak cuci bahagian mana dulu. Okey, so untuk bahagian langkah pertama yang perlu hampa buat sekarang ni adalah yang paling penting. Bagi hampa yang mungkin baru follow channel saya ni, hampa perlu tengok saya dah kongsikan dulu untuk peringkat pertama yang kita perlu buat. Mungkin hampa akan terus nak cuci kita punya motor bagi nampak cantik. Bagi saya, kalau seboleh-bolehnya buka dulu cover set. Okey, buka cover set yang saya dah pernah tunjuk kat hampa. Bahagian depan kita perlu buka dulu sampai habis, dan bahagian belakang ni perlu kita buka sampai habis. Kita perlu cabut semuanya, barulah kita akan identify satu persatu apa barang-barang yang mungkin kita akan perlu cuci dan juga apa barang-barang yang perlu kita cek supaya tak berlaku sebarang masalah pada motor kita dengan lebih serius. Terutama kalau ada takungan yang mungkin ada dalam bahagian enjin kita dan juga bahagian-bahagian yang lain. Itu adalah benda paling penting untuk kita lakukan, untuk kita cek supaya tak berlaku masalah yang berterusan pada motor. Tujuan utama kenapa saya minta untuk hampa buka cover set untuk cuci, sebab kita nak make sure yang kita nak cuci luar dan dalam cover set ni, supaya bahagian dalam ni yang mungkin ada kotoran yang melekat pada bahagian dalam, kita dapat buang. Jadi kalau hampa cuci luar saja, mungkin dalam tu masih lagi ada lumpur yang mungkin melekat di bahagian dalam lah. Okey, so untuk benda pertama yang kita nak buat selepas kita buka cover set adalah kita nak cek. Okey, kalau motor hampa separa tenggelam, kita perlu cek pada bahagian exhaust ni sama ada takungan ayak tak di dalam bahagian exhaust. Okey, yang kedua, kalau motor kita tenggelam keseluruhan, benda yang perlu hampa cek adalah pada bahagian kita punya air filter. Jadi dua bahagian ni sangat penting untuk hampa cek sama ada benda ni dah masuk ke dalam bahagian kita punya internal body engine kita ataupun dia hanya bertakung di bahagian luar ni saja. Okey, untuk kalau hampa motor ni memang dia separa tenggelam, okey, bahagian exhaust ni semua tenggelam dalam ayak. Hampa perlu make sure yang hampa cek dalam bahagian exhaust ni ada ayak tak ada.
Sebab bahagian kita punya manifold ni, ketinggian dia dengan belakang kita punya bahagian kita punya muffler ni, dia lebih kurang separa. Jadi apabila ayak masuk ke sini, dia mungkin akan go maximum up to kita punya bahagian atas kita punya manifold ni. Jadi untuk hampa check adalah hampa perlu tengok pada bahagian sini. Okay, kita ada satu skru bahagian sini, hampa perlu buka saja. Kita perlu tengok ada bahagian sini. Kalau hampa buka skru ni, ayak keluar tu maksudnya exhaust kita dah dipenuhi dengan ayak. Jadi perlulah hampa buka keseluruhan exhaust, cabut keluar supaya hampa cuci exhaust ni balik. Sebab for sure dalam ni memang akan ada kotoran lumpur pun akan masuk. Jadi esok ni bila hampa start, lumpur tadi akan ada di dalam bahagian sini juga kalau hampa tak cuci dengan betul. Jadi hampa perlu buka keseluruhan exhaust dan cuci terus kita punya exhaust, cabut keluar. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, hampa perlu tengok pada bahagian spyglass yang ada pada bahagian bawah sini. Okey, kalau hampa tengok di sini, hampa perlu pastikan yang bahagian bawah sini, kalau hampa tengok minyak kita dalam keadaan biasa, memang dia akan berwarna sedikit gelap lah, okey, warna minyak. Tetapi kalau enjin kita dah dimasuki ayak ni, kalau hampa nak tengok, cara paling mudah adalah yang pertama, mungkin ayak saja akan ada pada bahagian bawah ni. Sebab kalau kita tengok dari segi kimia ni, ayak dengan minyak apabila bercampur, minyak akan berada di atas, ayak akan berada di bawah. Jadi hampa boleh tengok dalam ni, kalau minyak tu dah sebati, dia akan jadi warna seperti teh air ataupun kopi susu. Jadi kalau hampa tengok warna minyak memang dah bertukar, hampa tak boleh nak hidupkan enjin ni. Memang hampa kena buka dan overhaul lah sebaiknya. Jangan gantikan minyak saja, okey. Hampa perlu tengok di bahagian bawah, flushing keluar minyak, tengoklah berapa banyak takungan ayak yang dah ada dalam enjin kita. Itu benda pertama kalau motor hampa mungkin separa tenggelam. Kalau yang keduanya, kalau motor kita tenggelam keseluruhannya, hampa perlu tengok pada bahagian sini, kita ada kita punya airbox. Okey, jadi airbox sini hampa perlu buka lah bateri kita ni, cabut keluar, hampa tengok di dalam ni untuk check airbox kita. Dalam tu ada air filter. Kalaulah ada ayak bertakung dalam kita punya airbox, itu bermaksud motor kita memang dah completely dimasuki oleh ayak. Okey, jadi hampa tak perlu nak buat maintenance yang biasa, hampa memang kena buka juga enjin. Okey, jadi untuk buka enjin ni, kalau tak tahu buat sendiri, hampa eloklah bawa ke kedai untuk kedai buat major maintenance untuk hampa. Jadi untuk peringkat pertama yang perlu hampa buat untuk menjimatkan kos mungkin untuk hampa nak cuci dan sebagainya, hampa perlu tengok kat bahagian bawah ni, macam saya pernah kongsikan dengan hampa dulu, dia ada satu aliran keluar minyak kita. Okey, aliran minyak yang lebihan daripada kita punya crankcase breather masuk dalam kita punya airbox ni. Aliran yang sama dia turun ke bawah ni, dia ada satu pipe. Okey, pada bahagian bawah ni dia ada satu pipe yang perlu hampa buka. Okey, bila hampa buka saja dia punya bahagian hujung tube pipe tu, ayak yang berada dalam kita punya airbox ni, dia akan meleleh turun ke bawah, dia akan drain turun. Jadi bila ayak tu dah mula kering, hampa bolehlah nak cuci bahagian dalam tadi, cuci sampai bersih. Kalau hampa nak buat sendiri, hampa perlu buka semua throttle body, cuci balik, dan juga hampa perlu buka balik hampa punya head dan sebagainya untuk hampa buat maintenance. Okey, yang ni sangat penting. Dua bahagian yang perlu hampa tengok, ayak yang memang akan bertakung, iaitu dalam kita punya airbox dan juga dalam kita punya exhaust. Ini adalah petanda kalau kita nak tengok sama ada motor kita ni memang dah masuk ayak ataupun tak. Okey, yang ketiga yang paling penting juga yang hampa perlu buat ni adalah hampa apabila dah hampa cuci semua bahagian ni, jangan takutlah hampa nak pakai water jet ke, hampa nak pakai ayak pipe biasa nak cuci saja, jangan risau sebab motor memang dah masuk ayak pun. Okey, bila motor dah masuk ayak, cuma hampa perlu hati-hati dari segi nak cuci supaya hampa tak bagi putih mana-mana wire ataupun hampa tak tambah burukkan lagi kerosakan yang ada pada motor lah. Sama ada hampa nak cabut keluar sesuatu barang ataupun komponen, cabut dan pasang balik elok-elok. Okey, sebab kalau yang hampa perlu tengok kat sini, bila hampa dah buat cleaning ataupun hampa dah cuci semua bahagian motor sampai bersih, make sure barang tersebut kering dulu baru hampa pasang balik. Jangan pasang masa dia masih dalam keadaan basah. Okey, jangan hidupkan motor dalam keadaan basah. Itu yang kita nak bagi tahu. Cuma yang seterusnya yang hampa perlu buat ni adalah, kalau boleh hampa tengok dalam kita punya tank ni, kalau masih ada minyak, tolong flush keluar habis minyak. Dan juga tolong tengok balik kita punya fuel pump ni, sama ada kotoran dalam kita punya fuel pump ataupun tak. Kalau minyak kita dah bercampur dengan ayak, tolong buang flushing pump habis. Okey, minyak petrol jangan pakai balik minyak petrol yang ada dalam tangki, dan juga jangan pakai balik coolant yang ada dalam tangki kita ataupun dalam radiator kita. Okey, mana sebaiknya hampa perlu flushing keluar kita punya coolant yang ada dalam kita punya radiator dan juga reservoir tank kita di bawah tu. Buang habis dan kita gantilah dengan coolant yang baru supaya kita punya sistem penyejukan dan juga kita punya fuel system kita dapat berjalan dengan lebih baik setelah kita dah buat major maintenance.
Okey, so untuk next punya perkongsian saya nak buat dengan hampa ni adalah bagi hampa yang mungkin banyak menggunakan part-part yang berunsurkan besi. Contohnya hampa punya rim ni, hampa pakai rim lidi yang jenis batang-batang pakai alloy tu. Jadi hampa perlu make sure yang hampa perlu buka balik hampa punya tayar noh. Jangan biarkan tayar hampa macam tu, sebab hampa perlu buka dan hampa perlu cuci balik hampa punya rim sebelum hampa pasang tayar balik. Sebab kalau hampa biar macam tu saja, rim hampa lama-lama akan cepat rosak, sebab besi ni apabila bercampur dengan air banjir ni dia akan cepat merosakkan hampa punya besi, sebab karat dia tu akan cepat mai. Okey, yang keduanya, kalau hampa tengok mana-mana parts yang mungkin berpotensi untuk dimasuki air, contoh macam cabling, hampa punya clutch, brake dan juga hampa punya bahagian-bahagian hose dan sebagainya ni, kalau bolehlah hampa cucilah menggunakan WD-40. Contoh macam kita punya rantai, okey, cuci balik dengan WD-40 supaya minyak-minyak yang mungkin dah bercampur dengan selut ataupun kotoran tadi dapat keluar, dan juga hampa dapat mengendalikan balik hampa punya part-part yang tadi itu sampai dia baik. Kalau hampa tak lakukan pembersihan, mungkin dah kotoran-kotoran tadi lama-lama dia akan menyebabkan part-part tadi akan rosak juga. Jadi sangat penting. Cuma WD-40 ni jangan pergi duk sembok dekat bahagian-bahagian besi, terutamanya pada bahagian disc brake kita dan juga bahagian caliper. Jangan sembok kat situ, sebab kalau hampa sembok terus dia tak akan berfungsi nanti. Okey, untuk part-part yang lain hampa boleh sembok. Dan juga kalau untuk bahagian yang penting juga kat sini, spark plug ni kalau hampa dah buka, walaupun dia masih elok, kalau boleh gantilah, tukarlah dengan spark plug yang baru. Okey, jadi untuk bila hampa dah buat cleaning, hampa dah buat semua sekali proses, hampa dah cuci balik enjin, hampa dah buka, hampa dah flushing minyak dan sebagainya, hampa dah buat major maintenance untuk enjin, termasuklah overhaul enjin dan sebagainya. Bila nak pasang balik nanti, make sure semua barang yang hampa dah cuci kering, betul-betul kering dulu sebelum hampa pasang balik. Okey, jangan pasang kalau part tu hampa tak sure sama ada dia masih basah ataupun tak. Sebab kalau boleh 3-4 hari hampa jemur pun tak ada masalah. Okey, jangan terburu-buru nak pasang balik semata-mata nak hidupkan enjin motor kita saja. Last kali banyak part-part lain yang mungkin akan terkesan dan akan rosak daripada tindakan kita. Okey, so saya rasa setakat ni dulu yang saya mungkin nak kongsikan dengan hampa, yang mana sedikit-sedikit tips yang mungkin saya bagi tadi, mungkin ada juga manfaat yang mungkin boleh hampa dapat dan boleh mungkin hampa kongsi dengan kawan-kawan yang lain. Tetapi kalau saya lupa nak maklumkan setengah tempat tu, mungkin itu adalah benda-benda yang mungkin hampa boleh tengok sendiri. Okey, dari segi proses hampa nak cuci motor hampa ni, jangan simply buat cucian tanpa hampa ambil kira faktor-faktor keselamatan untuk motor. Yang keduanya, kalau hampa tengok benda-benda yang mungkin kalau kita nak jimat, at the end of the day, kalau kita tak lakukan proses tu dengan betul, dia akan jadi lebih teruk lagi pada motor kita. Terutama kalau motor dah masuk ayak dalam enjin ni, hampa masih tak buka untuk buat major maintenance, mungkin ayak yang mungkin ada lebihan dalam enjin ataupun kotoran yang mungkin masuk dalam enjin boleh menyebabkan komponen-komponen dalam enjin ni jadi lebih teruk, dan juga boleh menyebabkan hampa kena tukar barang-barang yang penting dalam enjin ni kalau hampa continue guna. Okay, jadi untuk keselamatan, better kita buat inspection yang lebih detail. Okay, buka dan cuci semua barang. Kemudian kita kalau perlu buka enjin, bukalah sekali dan cuci, buat major maintenance untuk kita buat overhaul. Kalau boleh itu buat yang terbaik untuk motor kita untuk bergerak dengan lebih lancar dan juga lebih baik. Jadi saya harapkan mungkin kalau ada kekurangan dalam perkongsian saya kali ini, saya minta maaf kepada hampa semua. Yang mungkin yang mana ada kebaikan, hampa boleh kongsi dengan kawan-kawan yang lain sebagai rujukan mereka, sebab kita tak mau ada sebarang kesilapan yang kita buat yang boleh memudaratkan motor kita. Jadi saya akan perkongsian ini berguna untuk hampa. Kita jumpa lagi dalam video-video yang lain dalam Dinowo Channel. Assalamualaikum.